kalau kita pergi kepada zaman awal Islam, zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidun atau para sahabat, yang kita panggil ulama sekarang, yang berpakaian, berserban, berjubah, berpakaian khas berciri agama, bergelaran khas berciri agama, dan mempunyai ilmu dan pengetahuan dalam bidang agama sahaja adalah tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan tidak ada juga pada zaman Khulafaur Rasyidin. Sebab perkataan alim atau ulama di dalam Al-Quran, yang disebut di dalam Quran, ayat yang menyatakan tentang alim atau ulama dalam Quran adalah bermaksud orang yang tahu, orang biasa seperti anda, seperti saya, seperti semua orang. Itu bermaksud ulama ataupun alim. Bukan artinya orang yang faham agama sahaja, bukan orang yang mengerti fahaman agama, bukan orang yang banyak ilmu agama sahaja, tidak sama sekali. Itu di dalam Al-Quran. Kita akan bertemu dengan ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, bahawa yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang tahu, bukan ulama yang dimaksudkan seperti dalam istilah kita pada hari ini. Yaitu ulama dalam Al-Quran itu adalah semua kita. Tidak ada keistimewaannya. Semua orang yang tahu, yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, yang ada maklumat dalam apa jua bidang, termasuk dalam bidang agama dan bidang dunia. Mereka adalah alim atau ulama dalam maksud Al-Quran. Itu maksud ulama atau maksud alim di dalam Al-Quran. Dan pada zaman Islam awal dulu, orang yang mengajar agama, yang memberi pengetahuan agama pada zaman dulu, yang memimpin orang Islam, tidak dipanggil alim, tapi dipanggil istilah lain. Dipanggil qurra. Qari minal qurra. Mereka yang hafaz Al-Quran. Itu dalam istilah asalnya. Dipanggil qurra. Dan ada satu istilah lagi, yaitu imam. Imam, yaitu pemimpin. Ini lebih dalam konteks politik. Terutama selepas zaman Khulafaur Rasyidun. Kalau dalam konteks agama, dipanggil qurra. Bukan ulama. Dipanggil qurra, pembaca, penghafaz Al-Quran. Tapi dalam konteks politik, imam. Kerana mengambil contoh Nabi sebagai imam dan para sahabat Rasulullah SAW yang mengganti Nabi Muhammad SAW itu dipanggil imam dalam peringkat awal. Tidak dipanggil khalifah. Khalifah adalah istilah yang datang selepas itu. Mula-mulanya dengan imam. Dan ada hadis yang sebut tentang ini, al-a'immah min Quraisy. Imam itu pasti daripada golongan Quraisy. Ini pembacaan saya, ini kajian saya. Begitu. Maksudnya, ulama atau alim itulah orang yang tahu, yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, yang ada maklumat dalam apa jua bidang. Yang Tuhan kata, mana orang tu yang takut kepada Allah. Bukan yang pakai serban lah, pakai jubah lah, itu tidak. Malah pakaian ulama sekarang. Yang ada pada ulama, pakaian dengan gelarannya sahibus samaha, sahibu apa-apapun. Ini bukan ada dalam Islam. Islam tidak ada jawatan agama, penamaan agama. Islam tidak ada pakaian khusus bagi agama, tidak ada. Yang ulama kita dah pakai sekarang, jubah, serban dan semua itu bukan asas dalam Islam. Sebab Islam tidak ada pakaian agama
bagi orang agama, malah orang agama sendiri rajuluddin atau rijaluddin tidak ada dalam Islam, sebab orang Islam semua sama. Pakaian tidak ada, kita juga tidak ada institusi agama. Dalam Islam tidak ada institusi agama. Masjid adalah tempat ibadat, pada waktu yang sama merupakan tempat sosial, di mana di situ Nabi melakukan segala-galanya, sahabat melakukan segala-galanya di situ. Okey? Nama ulama adalah nama biasa. Pakaian orang yang kita panggil sebagai ulama pasti berjubah, pasti berserban, pasti itu semua itu tidak ada dalam Islam. Gelaran-gelaran agama pun tidak ada dalam Islam. Itu perkara baru. Kecuali gelaran Nabi Muhammad SAW, itu lainlah. Institusi agama pun tidak ada di dalam Islam. Ya, boleh faham. Malah mufti yang sekarang ini muka jawatan yang tertinggi, antara jawatan tertinggi dalam masyarakat muslim seluruh dunia sebagai jawatan rasmi. Tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW, tidak wujud pada zaman Khulafaur Rasyidun. Kerana ia baru muncul pada zaman Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah yang mula menciptakan jawatan mufti, iaitu orang yang memberi jawapan. Isu-isu bukan tidak semestinya isu agama. Mana ifta' baru ada sahaja. Malah kena faham baik-baik. Kalau kita tengok istilah ulama dalam selepas zaman Nabi, selepas zaman Khulafaur Rasyidun, kita akan dapati mula muncul istilah ulama. Dulu istilah qurra dengan istilah imam, dua itu saja. Imam dalam konteks politik dan qurra dalam konteks mengajar agama atau Al-Quran. Tapi kita pergi selepas itu mula muncul istilah baru, faqih atau fuqaha, serta dengan ulama, dengan munculnya mazhab-mazhab fiqh. Kita tahu tak? Istilah ulama yang muncul pada zaman perbalahan politik selepas Rasulullah SAW wafat, kena kutuk habis-habis dalam hadis. Kena kutuk, kena kecam habis-habis. Teruk sekali sebab dikutuk oleh hadis Rasulullah SAW. Sama juga hadis mengutuk umara, iaitu para pemimpin. Malah lebih banyak lagi hadis yang mengutuk ulama daripada mengutuk umara. Berdasar kepada pembacaan dan kajian saya setakat ini, wallahu alam, mungkin tidak tepat. Cuma ada satu hadis. Ada beberapa hadis, bukan satu hadis, yang memuji ulama. Yang mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Tapi tahu tak? Hadis itu sendiri, ulama bincang dari macam-macam sudut. Mengatakan hadis itu dhaif, hadis itu lemah, hadis itu tidak kuat, rawinya tidak kuat. Hadis yang sangat popular yang digunakan oleh para ustaz kita, para ulama kita nak menunjukkan bahawa ulama itu hebat. Tapi hadis itu sendiri juga pergi baca dalam mana darajat hadis akan dapati juga tidak kuat. Tahu tak benda tu? Mungkin ramai tak tahu dan ramai tidak perasan tentang perkara ini. Sebab ustaz-ustaz kita tidak bercakap. Mereka tidak bercakap perkara ini. Tidak beritahu kepada kita. Dan kalau kita pergi kepada hadis lain yang mengutuk ulama sama dengan mengutuk orang politik. Tapi hadis ini sudah tentu ada masalah. Sebab ia merupakan hadis-hadis yang mempunyai warna-warna politik, disebabkan ia muncul pada zaman umat Islam sedang bermusuh antara satu sama lain, berperang antara satu sama lain dengan sebab-sebab politik dan kepentingan. Memang banyak sekali kutukan-kutukan terhadap ulama. Melebihi orang politik pun dalam hadis-hadis. Apa arti ini? Apakah arti ini? Apakah kita tidak nak kepada ulama?
Bukan maksud begitu. Seperti juga dengan ahli politik, kita mahu kepada ahli politik. Sebab memang kita tidak dapat nak lari. Tidak dapat lari. Dengan itu, saya membuat penilaian baru terhadap ulama, macam juga saya buat penilaian terhadap ahli politik. Ahli politik kita tahu semua jahat. Dan ulama yang duduk dengan ahli politik, duduk dalam kerajaan, sama ada menjadi pembangkang atau menjadi kerajaan, karena dalam kerajaan adalah bertanggungjawab, adalah sama juga dengan ahli politik. Tapi apakah kita nak tolak politik, nak tolak ahli politik? Tak. Kita kena cari di kalangan ahli politik yang jahat-jahat itu adalah yang terbaik. Begitu juga kita mencari ulama di kalangan ulama-ulama yang dikutuk oleh hadis ini, kita cari yang paling baik di kalangan mereka. Begitu saja. Tidak ada jalan lain. Kayak ini saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.